Assalamualaikum dan salam Sarawak Pusing bersama saya Fidos Macrang. Tumpuan berita. Perasmian stesen minyak bersepadu Petroleum Sarawak Petros di Darul-Hana Kuching yang menempatkan stesen pelbagai bahan bakar pertama di Malaysia menandakan satu lagi lonjakan ke arah Sarawak yang lebih progresif dan kukuh dari segi ekonomi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, impian seluruh rakyat Sarawak untuk mempunyai stesen minyak tersendiri kini telah menjadi kenyataan. It is my sort of vision, and I believe the vision of all Sarawakians, to see our own Petros brand petrol station. And today, with the launching of this multi-fuel station, it is not a dream anymore, but it is a reality for Sarawak. This Petros multi-fuel station is one step towards a sustainable future in the new energy segment, as it will kick off the significance of electric vehicles and in future phases hydrogen fuel cell vehicles. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Petros di Darul-Hana pada Jumaat. Tambahnya, stesen pelbagai bahan api ini memperlihatkan keseriusan Usaha Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Energy untuk memacu pengurangan pelepasan karbon yang menyebabkan pencemaran dan mewariskan persekitaran yang bersih untuk generasi yang akan datang seiring dengan matlamat ke arah ekonomi hijau. The development of this network of multi-fuel stations will be the key infrastructure for a clean zero carbon future, as it encourages the use of electric-based and emission-free vehicles. The impact of such a clean, sustainable future is what Sarawak need to achieve, and industries would need to see this perspective as we move forward towards a green economy. We should see ahead into the future that building a network of multi-fuel refueling stations will be the backbone of the infrastructure for what will be the mass adoption of battery and fuel cell electric vehicle as we go green. Sehubungan itu, Premier Sarawak berharap rakyat negeri ini dapat melihat stesen Petros sebagai stesen minyak masa depan dengan mengecas kenderaan elektrik, seterusnya mendidik anak-anak tentang bahan api masa depan iaitu hidrogen. Stesen berkonsepkan 3 dalam 1 yang menyediakan bahan bakar konvensional iaitu petrol, mogas dan diesel, tempat mengecas kenderaan elektrik serta tempat pengisian bahan bakar hidrogen. Ini dibina oleh SEDC Energy bertujuan menjana ke arah alam sekitar yang lebih bersih di samping merancakkan ekonomi hidrogen di Sarawak. Difahamkan terdapat 6 stesen Petros akan dibina di Sarawak iaitu 2 di Kuching dan 1 stesen masing-masing di Sri Aman, Sibu, Bintulu dan Miri. Bercakap dalam sidang media selepas perasmian, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu Sarawak sememangnya kini di landasan yang betul untuk masa depan ke arah ekonomi hijau. So this is a step towards the future, and I am happy to say that at the moment we are on the right track for our future towards green economy. Ada sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni, Pengurusi Petros Tan Sri Datuk Amar Dr. Hamid Bugo dan Pengurusi SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein. Laporan seterusnya, pintu sempadan Sarawak kini telah dibuka kepada pengunjung daripada luar negara namun dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP tata cara kemasukan terkini. Timbalan Premier Sarawak merangkap Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata setiap kemasukan dari luar negara perlu mengikut SOP dan garis panduan ditetapkan. Sementara itu, beliau berkata pelawat termasuk rakyat Sarawak di Singapura yang ingin masuk ke negeri ini disyaratkan membuat ujian RT-PCR dengan keputusan negatif 2 hari sebelum berlepas dan sejurus tiba di negeri ini dengan kos ditanggung sendiri. The SDMC committee, together with MAB and
Timberland as well as Gribble with JKNS. We are doing simulation in preparation for the opening of our borders. As you know, our border is open today, first, but the first flight from Singapore will be on Sunday to Kuching. Sunday, and tomorrow will be to Miri. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK bersama agensi-agensi yang terlibat dalam memastikan tata cara kemasukan dari luar negara ke Sarawak berjalan dengan lancar pada Jumaat. Tambahnya lagi, JPBN Sarawak bersama agensi yang terlibat sudah bersiap siaga untuk menerima kemasukan pelancong daripada Singapura. And I have just spoken to Datuk Lee Kim Shin. Miri is also equally prepared to receive the first case tomorrow. Tambahnya, tata cara kemasukan pengunjung dari Brunei Darussalam masih dikekalkan sehingga 15 April nanti dengan menggunakan prosedur kemasukan yang masih diguna pakai sebelum ini. Bagi kemasukan pengunjung dari Indonesia pula, pihaknya akan mengadakan perbincangan bersama Konsulat Indonesia pada Isnin bagi mengemaskini tata cara kemasukan yang akan dipersetujui oleh kedua-dua negara. Tapi untuk sementara waktu, kita memang dah membenarkan kemasukan dari Tebeduk dengan Bewa. Tebeduk. Today, there are number of coming in mainly on medical ground. So our men has been preparing both Tebeduk, Bewa, is also Brunei and Limbang. Those are the land area for the opening up. We notice that preparation all well done. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas berharap rakyat Sarawak terus memberi kerjasama untuk memastikan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara MKN sentiasa dipatuhi. Sementara itu, proses kemasukan rakyat Malaysia yang berada di Indonesia dan balik ke Sarawak berjalan lancar susulan pembukaan semula pintu sempadan mulai Jumaat. Tinjauan Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebeduk mendapati petugas keselamatan di kompleks itu termasuk dari Kementerian Kesihatan KKM mula bertugas pada jam 6 pagi. Keadaan bagaimanapun agak lengang kerana tidak ramai individu yang keluar dan masuk melalui ICQS itu. Difahamkan kebanyakan mereka yang masuk itu adalah pekerja sektor peladangan yang memiliki permit kerja dan untuk mendapatkan perkhidmatan perubatan di Hospital Pakar di Kuching. Manakala bagi yang balik masuk ke Indonesia adalah mereka yang memiliki pas sosial. Selain itu, hanya rakyat Indonesia yang memiliki permit kerja di Sarawak sahaja yang dibenarkan masuk. Semua individu yang melalui pintu masuk di ICQS diwajibkan mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Berikut pula, kawasan sempadan di Kampung Mongkos perlu dikawal daripada dicerobohi demi keselamatan penduduk sekitar. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah 2 merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup, Martin Ben berkata pasukan keselamatan dan agensi berkaitan perlu terus memperketatkan kawalan keselamatan memandangkan pintu sempadan negara dibuka. Berucap semasa program Pintu Sempadan Kampung Mongkos, daerah Tebedu di Rumah Panjang Kampung Mongkos baru-baru ini, ujarnya pasukan keselamatan dan agensi-agensi yang bertanggungjawab perlu bekerjasama dengan masyarakat bagi memastikan keselamatan pintu sempadan tidak mudah dibolosi. Tambah beliau, masyarakat yang tinggal di kawasan sempadan juga merupakan kumpulan yang penting menjadi mata dan telinga kepada pihak kerajaan dengan melaporkan mengenai aktiviti atau perkara yang boleh memberikan ancaman kepada keselamatan negara. Dalam masa sama, beliau berharap program perkongsian maklumat seumpama ini kerap diadakan dan perlu diperluaskan di kawasan lain bagi memastikan masyarakat mendapat maklumat yang tepat berkaitan kesan yang terjadi jika pelanggaran undang-undang dilakukan.
program anjuran Majlis Keselamatan Negara MKN Sarawak bersama pejabat residen bahagian Suria dan pejabat daerah terbedu itu dihadiri seramai 100 orang ketua-ketua kaum dan ahli jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK dari 18 kampung di bawah pentadbiran pejabat daerah terbedu. Manakala di Kabong dengan ahli Dewan Undangan Negeri Muhammad Sheikh Kadir memeluangkan masa menghadiri Majlis Perasmian Graduasi Pelajar Tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kabong 2021 bertempat di Dewan Terbuka Pantai Tanjung Kembang, Kabong baru-baru ini. Menurut Muhammad Chi, majlis itu diadakan khusus untuk meraih dan memberi pengiktirafan kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 atas pengorbanan dan komitmen mereka sepanjang 5 tahun berada di sekolah tersebut. Selain itu, majlis itu katanya juga disusun atur untuk dijadikan sebagai perangsang atau pencetus kepada pelajar untuk mencapai kejayaan dalam segala bidang yang bakal diceburi pada masa yang akan datang. Sebagai tanda sokongan, Muhammad Chi berjanji akan menyumbang sebuah komputer riba kepada setiap pelajar yang mendapat keputusan cemerlang. Sebelum ini, beliau telah menyumbang sebanyak 15 set komputer riba kepada 15 pelajar terbaik SMK Kabong. Pada majlis saman, Muhammad Chi turut mengumumkan peruntukan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 untuk disalurkan kepada pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Kabong untuk aktiviti tahunan 2022. Perkembangan seterusnya di Bintulu. Persatuan Peniaga dan Penjajah Sarawak dengan kerjasama gagasan Badan Ekonomi Melayu dan Persatuan Usaha Kecil Bumiputera Bintulu telah menganjurkan Festival Keusahawanan Sarawak Melaka 2022 di Paragon Bintulu selama 3 hari bermula Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming berkata, penganjuran aktiviti perniagaan seperti ini sangat memberi manfaat kepada usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam memasarkan produk mereka. Beliau berharap agar lebih banyak program sebegini akan diadakan pada masa akan datang bagi memberi peluang dan ruang kepada peniaga meningkatkan sosioekonomi mereka bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap semasa merasmikan Festival Keusahawanan Sarawak Melaka 2022 di Paragon Bintulu pada Rabu, beliau berharap festival itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan sedikit sebanyak mengurangkan beban usahawan dan PKS yang terjejas sebelum ini akibat pandemik COVID-19. Harapannya juga agar penganjuran festival itu dapat mencapai objektifnya dalam melahirkan lebih ramai usahawan yang kompetitif. Perkembangan COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 648 kes baru pada Jumaat sekaligus meningkatkan jumlah kumulatifnya kepada 298,989 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 277 kes kategori 1, 362 kes kategori 2, 2 kes kategori 3 dan 5 dan 5 kes kategori 4. Kes-kes baru ini dikesan di 35 daerah di Sarawak seperti untuk Ahmed nak. Kenyataan sama juga memaklumkan terdapat 4 kes kematian baru akibat wabak itu di mana 2 kes dilaporkan pada 28 Mac 2022 melibatkan 2 orang lelaki berumur 83 dan 47 tahun di Kuching. Satu lagi kes kematian melibatkan perempuan berumur 95 tahun di Kuching dilaporkan pada 30 Mac 2022. Manakala kes kematian keempat dilaporkan pada 31 Mac 2022 juga melibatkan perempuan berumur 75 tahun di Bintulu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.